الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abdullah Fahim. Thank you ya. Terima kasih sudi memberi doa. Okey, minggu yang kelima dan ini adalah jam yang ke berapa? Kira jam yang ketiga lah ni untuk minggu ini dan saya ambil kehadiran dulu. Tengok ada baru 17, 4 orang belum masuk ni. Okey, saya panggil nama, buka kamera sekejap ya. Abdullah Fahim. Ada. Okey. Oh, okey tu. Abdi Johan. Ada, madam. Alright. Farhan Haziq. Ada, madam. Okey. Giri. Ada, madam. Jamshir. Ada, madam. Okey. Lection. Ada, madam. Tengah buka kamera. Apa dia? Lection? Tak, tengah buka kamera. Lori. Okey. Okey, nampak. Jamshir. Jamshir. Ada, madam. Silap saya panggil Jamshir padahal Jamshir ni nama kat mana ni? Patutnya Syafiq kan? Mana Jamshir punya nama? Ya, saya, madam. Banyak umur awak. Syafiq? Ya. Nampak. Afiq Haikal? Ya, madam. Okey, nampak. Muhammad Syahmi? Okey. Nabil? Ada, madam. Okey, nampak. Omar Musa? Ada, madam. Okey. Somfort? Ada, madam. Alright. Azri? Ada, madam. Okey. Anissa? Ada, madam. Tak boleh. Tak boleh. Abang ni tengah kamera. Minta maaf. Ada gangguan sikit tadi. Sorry ya. Kat mana saya berhenti tadi? Anissa dah ke? Dah. Anissa dah Farahin? Yes, madam. Alright. Najwa? Belum masuk ke? Belum. Ada berapa orang masuk ni sebenarnya? 2 orang belum masuk. Syuhada? Ada, madam. Sekejap. Okay. Nurul Alia? Ada, madam. Okay. Azwa?
Tak ada. Putri? Ada, madam. Ya, okey. Syazwina? Ada, madam. Sekejap. Tengah loading. Okey, nampak. So yang tak ada ni 2 orang. Okey. Siapa ni? Jamshid. Jamshid saya dah panggil awak Jamshid. Jamshid? Jamshid? Mana pula dia pergi ni? Kenapa dengan mic awak Jamshid? Sebelum ni boleh je tunjuk buka kamera. Line tak okey Line tak okey ke? Line tak okey ke? Tadi awak buka kamera kan tadi? Orang Jamshid. Sebelum ni saya panggil awak buka kamera kan? Pelik betul Okey, tak apa. Siapa ni? Siapa yang baru masuk ni? Azwa? Nurul Azwa? Nurul Azwa? Ya, madam. Kenapa lambat masuk? Line saya, madam. Saya dah WhatsApp madam tadi. Ada WhatsApp ke? Saya tak tengok pun. Nurul Najwa dah masuk belum? Okey. Noted. Nurul Azwa sudah. Nur Najwa? Belum. Okey, so ada 20 daripada 21 ya. So, seorang tak masuk. Okey, so nanti kalau dia masuk ke, awak pesan kat dia suruh bagi salam. Bagi tahu dia dah masuk Najwa ni dia ada bagi tahu siapa-siapa tahu ada masalah pergi vaksin ke apa benda? Anybody knows? Tak tahu. Tak tahu madam, dia tak inform kat kami. Okey, dah makan ke semua? Dah, madam. Madam. Dah ke, alhamdulillah. Okey, so petang ini kita nak sambung dengan matrices lah. Tapi saya nak pesan malam ini jangan lupa masuk ke Google Classroom untuk menjawab soalan pre-UPS 1 yang akan bermula 8.15. Awak dapat notification tak daripada Google Classroom tentang malam ni? Ada tak dapat notification? Ada. Madam. Ada, madam. Okay, so patutnya tak ada masalah kecuali internet awak ada masalah. Jadi sesiapa yang ada masalah, mungkin dia lambat sikit 1 minit, 2 minit tu biasa. Kadang-kadang sebab line pelajar, bukan masalah di pihak kita dah schedulekan dia supaya keluar awal sikit. Tapi kalau awak dapat awal tu terus jawab lah. Tak payahlah tunggu 8 suku, katakan 8.10 awak dapat soalan. Okey, jawab terus. Bonus lah kalau awak dapat berapa minit awal tu. Okey, kalau dapat tapi kalau ada masalah katakan dah 2-3 minit tak keluar-keluar juga, saya akan tengok kalau lambat saya akan release soalan tu secara manual lah. Sebab kita dah setting dah dekat GC untuk dia keluar secara automatik. Tapi kalau ada masalah saya akan pantau lah tengok ada masalah ke tidak. Tapi if let's say awak punya line kat sana teruk sangat sampai awak tak nampak soalan, ada masalah sampai awak tak boleh nak buka ke Google Form tu, you have to notify, beritahu manager secepat mungkin lah. Sebab masa berjalan, jadi awak kena bagi tahu saya secepat mungkin kalau ada masalah macam tu. Okey semua? Okey madam. Okey, madam. Okay, so semua faham UPS yang minggu depan yang adalah UPS yang akan kita ambil markah untuk PB which is 20%. And then yang akan diuji adalah chapter 1, 2, 3. Untuk malam ini pun sama, chapter 1, 2, 3. Saya akan buat satu sesi macam revision pada hari minggu ini. Tapi saya tak wajibkan untuk pelajar masuk. Siapa nak masuk. Sebab saya nak go through soalan pop quiz dengan pre-UPS ni. Sekiranya ada apa-apa nak tanya, boleh bertanya masa tu. Tapi saya akan buat, it's either Saturday or Sunday. Saya rasa Sunday kot saya akan buat.
Sunday. Ini untuk macam untuk apa soalan yang awak nak tanya lah tentang UPS minggu depan. So that will be on Sunday. InsyaAllah saya akan maklumkan. Mungkin saya buat 1 jam saja. Nak buat pagi ke petang Kalau boleh madam jangan pagilah madam. Nanti tu ajak madam nak marah kami. Petang awak tidur. Petang tak madam. Pagi dah aku tak bangun madam. Kalau pagi takkan Pagi pukul 10 tak bangun lagi. Tak sure madam, tak sure. Tak sure apa? Tak sure dah bangun ke tak. Kadang masa tak tentu madam kita bangun. Weekend ni. Tengoklah kalau macam mana, walau apa pun kalau saya buat pagi memang saya rekod pun. Tengok macam mana. Sebab saya prefer pagi. Saya prefer pagi lebih fresh. Lebih orang kata pelajar sepatutnya lebih fresh lah bila pagi dah cukup rehat sebenarnya. Tapi kalau awak tidur lewat memanglah tak akan bangun. So semua kena patutnya dah maklum yang kita akan uji adalah konsep level C1 C2 sahaja. Jadi contoh kalau chapter 1, apa konsep yang tak akan keluar? Chapter 1, number system. Yang kena buat yang cari modulus argument dengan polar form tu. Tu polar form, yes. Jadi kalau nak senang macam ni, saya dah bagi tahu dah. Kalau awak tengok dekat nota kuliah, dekat learning outcome tu, dia akan specify C1, C2, C3. Jadi awak fokus kat C1, C2 sahaja untuk UPS. Tapi kalau nak lebih mudah, awak pergi tengok soalan tutorial. Saya tak bincang tutorial, tapi dekat soalan tutorial, dekat setiap sebelum soalan tu, dia akan letak dia punya level. Jadi awak akan tahu, okay, ni soalan C1, ni bentuk soalan C2 macam tu. Jadi awak boleh rujuk boleh rujuk soalan tutorial untuk menentukan bentuk soalan macam mana yang boleh keluar dalam UPS. Kalau C3 tak payah tengok. C3 macam chapter 1 numbers cari polar form, argument tu tak adalah, tu C3. Lepas tu kalau chapter 3, chapter 2 absolute value, solving absolute value equation, solving absolute value inequality, tu tak ada. Jadi awak pergi study macam tu. Okay, sebab saya ada tanya kelas yang sebelum ini, dia macam tak tahu, tak tahu, tak pasti apa yang nak keluar. Padahal saya dah go through dah, saya bagi dah panduan dah untuk UPS ni nak study macam mana, nak fokus kat mana, saya dah bagi tahu dah. Tapi kalau kita tak ambil berat, walaupun madam dah bagi tahu beberapa kali, macam tu lah sikap pelajar. Kalau dia ambil berat, dia nak dapat result bagus, dia akan ingat, dia akan dengar, dia akan catat, dan dia akan tahu macam mana nak study. Tapi kalau kita ni ambil mudah, pensyarah cakap 10 kali pun tak take note, pergilah study semua, buang masa saja. Benda tak perlu study, nak study untuk UPS. Okay, so itu sikap pelajar sendirilah. So saya harap tuan tu ni pelajarnya tak macam tu lah. Ni saya tadi pagi, dia tak tahulah kenapa, padahal saya dah kata dah macam mana nak study. Okay, so hopefully you all faham dan tahu nak study untuk UPS macam mana. Okay semua? Okay madam. Okay madam. Okay, so saya nak share screen now. Betul lah awak tak dengar saya bagi off mic. Minor cofactor dah selesai ke? Madam dah explain dah. Okay, so maksudnya determinant belum? Determinant belum ya? Belum. Dah lah. Madam dah explain dah. Betul ke? Sebab saya tak ingat, ada 2 kelas yang saya dah masuk sampai saya tak ingat sampai mana. Madam dah explain tapi tak tahu dah habis belum. Pasal determinant ni dah explain okay?
Macam maknanya formula ni, formula determinant ni dah saya dah bincang ke ni formula ni? Oh yang ni belum? Ni belum. Oh, belum lagi lah determinant kan. Okay. Semua saya dah minta awak upload ke Jamboard something kan? Apa dia? Ada tak? Madam bagi MathStar. Oh, MathStar. Okay. Kita tengok. You don't delete yang perfect practice sebab saya akan check MathStar yang ni ke? Yang ni ke? Soalan 4 dengan 5. Okay, tolong check masing-masing punya ni. Ni Jamshir. Ya saya, boleh dengar? Boleh pula bercakap. Tak tahu tadi kenapa tak boleh. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Line awak lah tu. Okay, so kita tengok soalan perfect practice. Apa ni MathStar? Mana saya nak besarkan ni? Boleh nampak tak semua? Boleh, Madam. Okay, so for question 4A, kita hanya nak expand ni. Bila soalan kata expand, bermakna expand, dia mesti sebut sampai mana tau. So soalan dia, mana dia soalan dia sekejap. Okay, soalan dia mesti nyatakan sampai the term x cube. Sampai the term x cube ni. Dia mesti nyatakan lah. Okay, so kita akan expand sampai x cube and then hence find the validity of the expansion. Okay, tu soalan dia. So kita tengok solution Jamshir. So kita punya A, B and N. And then kita guna formula 1 plus N times B plus N minus 1 over 2 factorial. Okay, betul. Ini betul. And then dia simplify. Something wrong here. Awak punya first and second term betul. Third term ni salah. Tapi kan Madam, saya guna kalkulator dapat macam tu juga. Samalah Madam. Positif bukan negatif Setengah tolak 1 berapa? Oh, negatif. Negatif kan? Second term dapat negatif. Yang third tu. Dia third term lah negatif. The first term betul. The second term betul. Yang third term ni sebab bila kita kuasa 2 memang positif sini. Tapi awak punya pecahan ni. Awak kira awak masuk kalkulator. Sekejap sedap. Okay, kalau kita tengok dekat calculator ni, kalau saya masukkan dia punya fraction tu, see. Okay, fraction dia 1/2, 1 bahagi 2, tutup bracket, buka bracket, negatif 1 over 2 minus 1. Awak just masukkan exactly macam tu, awak jangan congak. Sebab kadang-kadang kita congak, kita boleh silap kan. So dekat atas macam tu, kat bawah 2 factorial. So 2 factorial adalah 2 lah. Okay, tekan ikusan dapat negatif. Jadi salah lah Jamshid, negatif 1/8 tau. Lepas tu negatif 1/8 didarab pula dengan negatif 2 kuasa 2 which is 4. Darab dengan 4, awak akan dapat negatif 1/2, okay? Tapi Madam, betul lah yang... Betul lah tu Madam. Alah lah, yang ni satu positif, patutnya negatif. Negatif. Apa yang betulnya? I'm talking about the third term. Sorry Madam.
Saya Mana tak- madam saya blur. Bukan. Dia punya tanda ni yang salah. Tambah. Kan Tolak. patutnya negatif. Dia patutnya tolak. Dia punya awak punya ni patutnya kan ni negatif. Bila negatif negatif 2 kuasa 2 positif. So mesti ada negatif lah. Mana boleh positif situ. Okay, yang last ni punya betul lah. Negatif 1/2 x cube ni betul. Dalam jawapan tu dah dibetulkan ke saya dapat jawapan yang salah. Dalam jawapan Maxstar dia Jawapan salah. jawapan salah. Yang ni sepatutnya jawapan yang the fourth term 1, 2, 3, 4. The fourth term yang salah. Ini sepatutnya 1/2. Tapi yang third term ni patut negatif lah. Okay, so negatif 1/2, negatif 1/2. Dua-dua. Faham tak? Faham madam. Madam. Okay, so bila salah satu kat sini, dia akan jadi salah lah. So kena make sure about take note dan hati-hati bila buat pengiraan. Guna kalkulator saja. Lepas tu kita nak cari validity, ini formula dia betul. Okay, next question kita nak cari expansion of 9 plus x cube. 9 plus x to the power of negative 3. 9 plus x to the power of negative 3. Mana saya nak ketik ni? Okay, so kita pergi kepada next question. Susah betul nak scroll. Okay, so untuk menjawab soalan ni, awak kena ubah jadi satu kan? So step ni awak kena tunjuk. Okay, awak pergi jump step lah sebenarnya. Patutnya awak tunjuk ini dulu. 1 campur x per 9 kuasa negatif 3. Okay, tunjuk step ni dulu. Apa yang kita buat, kita kena factor out. Awak kena tunjuk step ni dulu Jamshir. Ya, madam. So bila awak dah factor out 9, awak darab balik dengan 1 campur x per 9. Ini kena semak lah bila kembangkan balik sama dengan 9 campur x. Lepas tu baru awak pergi kepada step yang ini yang awak tunjuk ni. Baru pergi kepada step ini. So 9 kuasa negatif 3 darab 1. Okay, baru awak pergi guna formula. N is negative 3. Okay, so dekat depan is 1 per 9 kuasa 3 ni. Which is 1/7. Okay, betul. 1 plus n times b. B awak is k plus. Betul. Okay, betul. So jawapan dia okay, betul. Dan kalau saya akan darab masuk ni. Darab masuk walaupun dalam jawapan dia tak darab masuk. Normally kita nak darab masuk nilai yang constant kat depan tu Alright, so dia punya ya. Kalau darab masuk kan, sebab belakang tu ada tambah full stop dot. So kalau darab masuk tu it will be correct. Apa benda tak dengar? Kalau darab masuk ke? Tak, sebab dalam bracket tu kan ada tambah dot kat belakang tu kan. So kalau kita darab masuk, so jawapan yang seterusnya pun akan didarabkan dengan 1 per 129 tu. You hanya darab sampai the fourth 4 sebutan ini saja. Oh, okay, madam. You hanya darab 4 sebutan. That means your final answer will be 1, 2, 3, 4 and then dot kat belakang tu. Okay, you darab masuk jadi you akan senaraikan 4 sebutan pertama saja. Ada kat belakang tu ada dot lah. Okay, soalan seterusnya untuk Maxstar yang nombor C pula. Yang ni dia bentuk pecahan, jadi kita kena tukarkan kepada bentuk indeks 2 minus 3x to the power negative 1. Okay, tukar pada bentuk indeks, then only you can expand. Tapi di depan ni dia bukan 1, so kena ubah sesuai juga. Okay, so kita tengok cara Jamshir ni, dia jump step Patutnya awak kena tunjuk step ni dulu Jamshir, jangan jump step. Tunjuk ini dulu. Lepas tu factor out 2. So awak akan darab balik dengan 1 tolak 3x per 2 bracket negative 1. Tunjuk step ini dulu. Mula-mula awak kena tunjuk yang awak kena pindah ke atas, pindahkan yang ni naik atas, tadi tukar pada index 4. Lepas tu awak kena tunjuk dia kena factor out 2. Okay, so kembangkan balik mesti dapat 2 tolak 3x. Okay, lepas tu baru awak pergi pada step yang awak tulis ni lah. Okay, Jamshir? Baik, madam.
Okey, lepas tu awak akan kembangkan yang dalam yang ini, kembangkan. So 1/1 plus n times b plus n minus 1 over 2 factorial and so on. Okay, betul. And then final answer. Okay, betul. Tapi ini saya lebih baik awak darab masuklah nilai 1/2. Okay, for interval for validity. Okay, betul. Okay, betul. Okay, any questions? Macam mana dapat 2/3 ni? Kita darab dengan apa? Sebab dia 3/2 nak dapatkan X tengah-tengah ni, awak kena darab dengan 2/3 semua sebutan lah. Darab dengan 2/3 kiri kanan tengah untuk dapatkan X di tengah-tengah. Okay, boleh semua? Boleh, madam. Boleh, madam. Cuma nombor yang satu tadi saja silap ya. Tanda dia silap. Madam, Yes. kalau tak kembangkan, contoh kita jawab dalam exam, kita tak kembangkan, okey ke? Dia bergantung pada skema. Kalau skema tu dia memang dia tak kembang, okey lah. Kalau skema tu dia bagi jawapan kembang, so maksudnya nak selamat kembang je lah. Okay? Okey, madam. Sebab dah jalan jawapan pun kejap dia kembang, kejap tidak. So nak selamat saya rasa lebih baik berkembang je. Sekejap saya nak tengok check something. Okay, so itu adalah soalan untuk 4. Nombor 5, siapa nak saya semak jambat dia? Cepat. Volunteers. Apa tu? Ada nombor 4. Nombor 4. Nombor 4 tu tak silap answer. Yang mana Izzat Medan dah bincang dah boleh padam tapi bagi masa cukup kawan-kawan yang nak semak lah. Boleh dipadam. Macam ni kan, expansion yang melibatkan kuasa pecahan ni tak ada dalam UPS, dia akan melibatkan kuasa positive integer sahaja. Negative x squared over 2 minus 1/2 x cube, okey betul. Yang melibatkan kuasa positive integer sahaja yang akan diuji dalam UPS. Okey betul, bagus. Yang ni awak okay, buat macam ni, bagus. Lepas tu baru awak keluarkan dia dan then guna formula 1, 2, 3, 4 sampai x cube okay, sampai sini. Yang ni kena kembang lah. And then dia punya apa nama ni, validity. Okay, so for validity betul. Negative 9 to 9. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Yang ini kena ubah ke atas. Okay, bagus. Keluarkan 2. And then baru guna expansion. Yang ni kan kena ada bracket kat depan negatif 1 ni. Kena letak bracket tau, Syuhada. Kena letak bracket kat situ. And then pembahagi dia biarlah panjang sampai habis macam ni. Tak nak separuh macam tu, bagi panjang. Okay? Okay, and the rest okay. So dia punya yang ni salah. Yang ni sebelum awak pergi ke inequality ni tak boleh negatif kat sini. Awak kena positifkan dia dulu. Bila dah pesan kalau ada negatif, awak kena letak negatif mula-mula Lepas tu baru positifkan dia, barulah awak pergi ke inequality. Yang ni tak boleh ada negatif, mesti positif. Tak boleh letak negatif kat situ ya. Okay. Alright. Okay, betul.
Okay, next kita pergi nombor 5. Nombor 5 ni soalan obtain the obtain apa benda obtain pula ni? Expand lah. In ascending power rise up to the term of x cube. Soalan pun macam tak betul. Ni sepatutnya expand. Bukan obtain lah. Expand. In ascending powers of x up to the term 1 over x cube. Okay, so kita guna saja formula 1 plus b. So yang ni sebelah kiri ni awak kena letak. Sebelah kiri ni awak mesti letak dia punya ungkapan. Tak boleh kosong macam ni. Letak ungkapan dia cos 1/2. Lepas tu 1 plus n times b plus n minus 1 over 2 factorial and then plus dia sampai x cube kan? Kat bawah ni ada. Plus ini kena letak kurungan, tak cukup kurungan dan pembahagi ni kena panjangkan tau. 1 over 2 x cube. Okay. Lepas tu baru awak simplify. Okay, dia guna calculator sajalah. Lepas tu apa yang kita nak cari ni adalah nilai apa? Nilai hampir by using x equals to 5, cari nilai hampir correct to 3 decimal places. Tapi cara penulisan awak ni tak boleh macam ni. Dia mesti awak sub kiri kanan macam ni kan. Tiba-tiba daripada atas ni yang jawapan dia in terms of x, tiba-tiba awak equate dengan yang bawah. Tidak. Saya nampak macam awak equate tidak. Saya nampak macam awak equate sebab rapat sangat awak tulis ni kan. Okay, so betul cara penulisannya awak pergi sub nilai. Substitute tu dia dekat sini. Substitute x equals to 5. So kita dah nampak ni sebelah kiri betul, sebelah kanan substitute sahaja. Dan bila dah substitute jangan letak dot lah. Jangan letak dot tu. Lepas tu sebelah kiri awak akan dapat square root of 11 over 10. Sebelah kanan dalam perpuluhan dia nak 3 decimal places. Okay, 3 decimal places. Okay, correct. Okay, semua ada soalan ke? Boleh faham? Dia ada madam. Okay, so siapa yang solution ini dah boleh selepas dah rujuk siapa syuhada dengan siapa tadi Syamsi jangan padam dulu. Yang lain dah tengok dah boleh padam, awak pergi check awak punya solution sendiri. Dan nanti saya akan bagi pula untuk chapter 4 untuk awak upload chapter 4 daripada perfect practice. Dan saya akan simak yang perfect practice jangan padam dululah. Okay, so sekarang kita pergi ke ini dah sudah. Okay, sekarang kita pergi ke sambungan determinant of a matrix, macam mana nak cari. So determinant ni kalau 2 by 2 awak dah belajar kat sekolah lah. Okay, awak dah belajar kat sekolah, kita ada 1 jam, okay, cukup masa. Okay, kalau determinant 2 by 2 just guna formula apa? Kalau di 2 by 2 senang saja, awak akan guna formula. Let's say saya nak cari matrix A is A, B, C, D. So kalau 2 by 2 awak nak cari determinant dia, awak akan ambil A kali D tolak B kali C. Senang saja ni kalau 2 by 2. Okay, tapi kalau 3 by 3 dia ada formula dia yang melibatkan minor dengan cofactor Okay, saya nak tanya, yang ni saya dah tanya ke? Apa beza kiri dan kanan ni? Kiri ni dengan kanan ni apa beza? Sebelah kiri A ni maksudnya apa? Kiri ni A huruf besar tu denotes what does it mean? Tak tahu. Apa pula tak tahu? Matrix ni. Mana biasa guna huruf besar kan? Kalau Set. bahagian bahagian set dia. Mana ada set kat sini cik? Oi. Oh tak ada. Ini matrix lah. Simbol huruf besar ni maksudnya dia adalah satu matrix. Kita guna huruf besar tau. Tapi sebelah kanan ni apa beza dengan sebelah kiri? Dia tak sama tau. Apa sebelah kanan? A kecil tu elemen dalam matrix tu. Yes, betul. Element of a matrix ataupun unsur lah. Jadi pelajar dia hentam saja guna huruf kecil. Biasanya huruf kecil ni kita guna untuk elemen dia. Huruf besar untuk the whole matrix Okay, yang ni pula sebelah kiri dengan sebelah kanan apa beza? Yang kiri ni apa? Ada tanda pagar ni. Apa maksud dia? Determinant.
Yes, determinant ataupun penentu lah. Mesti guna determinant punya notation tanda pagar tu. Okay, sebelah kanan ni apa? Bila ada bracket, square bracket dengan ada elemen kat dalam ni, ini merujuk kepada apa? Matrix lah. This is matrix. Maksudnya matrix notation ni sama ada awak guna huruf besar atau awak guna bracket, dan dalam matrix tu ada elemen AIJ. So maksudnya dia tak sama dah. Awak nampak dia punya equal, dia not equal. Kiri kanan ni not equal. So take note lah. Jangan guna notation yang salah. Kalau soalan minta determinant, awak pergi letak bracket, memang salah. Itu saja saya nak highlight kat sini. Lepas tu kita dah belajar nak cari minor macam mana, nak cari cofactor macam mana. So yang ini kita akan guna, kita namakan ini cofactor matrix. Yang ni saya dah terangkan ke? Dah ke belum? Dah ke belum? Belum madam. Rasanya belum ni. Sebab kan yang atas-atas tadi kan madam baru explain. Sebab saya tak ingat kelas mana yang saya dah explain. Okay, sebenarnya cofactor matrix ni, dia cofactor ni formula dia. This is the formula untuk cofactor. Cij negative 1 to the power of mi plus negative 1 to the power of I plus j darab dengan mij. So yang kat belakang ni adalah minor of aij. Apa-apalah aij tu kedudukan dia. Okay, minor of aij. Okay, sekarang awak kena tahu bila soalan minta cofactor matrix ni maksudnya kita guna huruf besar C dan elemen dia terdiri daripada semua cofactor. Jadi saya akan tulis ni C11 ikut row and column So saya tulis ni row 1 C11, 12, 13. Lepas tu column row 2 C21, C22, C23. Dan column 3 is C31, C32, C33. Okay, take note of the kedudukan dia. Kalau kita tulis apa-apa elemen, yang depan adalah kedudukan row, yang belakang adalah kedudukan kolom dia. So macam I ni adalah dia punya row, J ni adalah dia punya kolom. Okay, jangan terbalik sudah. So okay, so ini kita namakan ini cofactor matrix juga, yang bawah ni. Tapi yang atas ni, yang dalam kotak kuning ni, kita rewrite balik setiap elemen C11 ni dalam bentuk sebutan minor menggunakan formula cofactor yang atas tu. Dan madam dah terangkan, kalau kita nak letak yang yang di depan ni, sebenarnya tak letak macam ni pun tak apa. Kita hanya perlu tentukan negatif ke positif sahaja. Dan negatif ke positif itu bergantung kepada I plus J. I plus J, kuasa dia ni, I plus J ni. So kalau dia punya I plus J campur macam ni, 1 plus 1 dapat 2, M11, dia akan jadi positif M11. Dia akan nampak dia akan positif M11 kat sini. Kalau saya ambil contoh C32 pula, tadi saya ambil C11 kan. So kalau C32, jadi saya tahu bila saya kuasa, saya ambil I plus J dia, 3 campur 2 kuasa 5 ni, dan kedudukan dia 32. So saya akan dapat negatif sebab dia kuasa ganjil. So saya akan dapat negatif M32. So akan dapat negatif M32. So dua-dua matrix ni kita namakan dia cofactor matrix sebab elemen dia terdiri daripada cofactor. Cuma cara penulisan dia berbeza. Yang bawah ini semua cofactor, simbol C sahaja. Bila simbol C sahaja semua akan depannya positif. Tapi bila kita tukar kepada simbol minor, dia akan ada plus minus disebabkan di depan tu ada formula negative 1 to the power of I plus J. Okay, so dia akan jadi plus minus. Saya akan gunakan yang atas ni bila kita nak cari cofactor matrix Cofactor matrix ni digunakan apabila kita nak cari adjoint. Nanti kita akan tengok adjoint of a matrix A adalah equal to the cofactor transpose. Yang ni kita akan guna cofactor untuk cari adjoint. Dan kenapa nak cari adjoint pula? Sebab kita nak cari inverse. Formula dia adalah 1 over determinant of A times adjoint of matrix A. So adjoint ni akan digunakan untuk cari inverse of a matrix. Dan cofactor matrix ni digunakan untuk mencari adjoint. So dia berkait-kait lah.
So you need to know how to find the cofactor matrix, and then you need to know how to find the adjoint. Lepas tu baru kita boleh cari inverse. Dia punya step macam tu lah. Step 1 cari cofactor matrix. Step 2 cari adjoint matrix. Lepas tu barulah step 3 kita boleh cari inverse dia. Determinant ni memang kena cari dulu lah. Okay, clear atau tidak? Saya nak awak nampak perbezaan cara penulisan, tetapi yang saya akan guna adalah yang ada minor. Sebab kita memang akan guna, kita akan cari minor. Boleh faham tak? Are you asleep? No, madam. No, madam. Maksudnya kan madam kan, daripada formula tu kita boleh guna tak juga untuk cari inverse? Formula mana? Formula C ni. Kita boleh buat tak cari inverse satu-satu? No. Formula inverse adalah ni. A inverse is 1 over determinant darab dengan adjoint. C ni, formula ni hanya untuk cari cofactor saja. Untuk cari cofactor saja. Bukan cari inverse. Nak cari inverse ni formula yang ni, yang atas ni. Yang A inverse is 1 over determinant darab adjoint. Okay, memang dia punya step panjang. Panjang ni something new lah. Awak belum belajar di sekolah dulu lagi. Cuma awak kena tahu beza bila saya tulis, bila awak tengok cofactor matrix dalam exam dia boleh tanya tau, cari cofactor matrix. Jadi awak punya formula guna yang atas tu, yang minor. Kalau awak tulis yang C satu-satu, in the end awak kena tukar juga. Sebab bila kita nak cari C satu-satu ni, kita akan tulis positif M11 juga. Sebab kalau tidak nak guna formula tu mesti cari minor juga kan. So buat apa nak tulis C11, C12? Saya terus saja guna yang atas ni, yang ada M ni. M tu huruf kecil boleh, huruf besar boleh, tak kisahlah asalkan M. Okay, sekarang kita pergi ke cari determinant ni. Untuk cari determinant kita akan guna expansion punya konsep. Expansion along any row, any column. Boleh, mana-mana row boleh, mana-mana column boleh. Tapi kalau soalan dia ada specify dia nak first row, awak kena guna first row. Kalau soalan nyatakan dia nak first column, awak kena guna first column. Tapi kalau soalan kata find determinant sahaja, buatlah mana-mana row, mana-mana column. Sama je jawapannya. Okay, so formula determinant untuk matrix A ni, sebab ni untuk 3 by 3 tau. 3 by 3 jadi dia panjang. So formula dia yang atas ni, dia menggunakan simbol cofactor. Awak nampak? Yang ni dia guna first row lah. Jadi kalau kita kena ingat first row ni, bila kita ingat first row element dia A11, A12, A13 kan. So bila kita buat along first row, kita kena ambil elemen inilah A11 dalam formula, A12 dalam formula, A13 dalam formula. Maksudnya kita ambil elemen dalam first row, and then setiap elemen itu didarab dengan cofactor ikut kedudukan yang sama. Jadi kalau A11 mesti darab C11. Kalau A12 darab dengan C12. Kalau A13 darab dengan C13. Tapi nak cari cofactor memang kena guna formula ni. So saya lebih suka tulis yang bawah ni. Terus saja saya letak dia punya formula dalam bentuk minor. Dalam bentuk minor. Dia awak akan nampak formula yang ada cofactor ni semua tanda positif. Tapi bila kita convert guna M, dia akan ada positif, negatif. Kenapa ada positif negatif macam tu? Disebabkan yang inilah negatif 1 kuasa I tambah J dekat depan minor ni. Jadi nak senang ingat, kalau 1 campur 1 ni 2 genap, depan positif. 1 campur 2 ganjil, kuasa dia ganjil, so negatif. 1 campur 3 kuasa dia 4 genap, positif. So dia akan berselang-sili. Dan dia ada satu, kita boleh hafal dengan macam ni juga. Kalau kita ikut first row, tanda dia positif, negatif, positif. Ni first row. Tengok dia hafal dia punya ni saja kedudukan. Second row, kedudukan ni adalah A21. Jadi 2 campur 1 ganjil kan. So dia start dengan negatif, positif, negatif. Kita hanya tentukan yang row column 1 tanda, dia akan bertukar tertib tanda dia. Okay, third row, yang ni adalah A31. Third row first column, bila campur dia positif. So tanda dia positif, negatif, positif. Dan awak boleh check, betul tak ni negatifnya sign? Boleh. Kedudukan dia adalah A third row second column. So ganjil. 3 campur 2 ganjil. So dia mesti negatif. Okay, ini adalah semua tanda-tanda untuk kita menentukan tanda minor dia. Minor pada setiap baris, pada setiap kolom lah. Okay, kalau formula ni awak tak tahu, memang tak boleh cari determinant. Formula ni kena tahu dan kena tahu nak tulis
dan kena tahu nak sub apa. Sofan boleh faham tak? Boleh, madam. Boleh. Okay, saya bagi formula dulu, bagi faham formula dulu ya. Okay, first column pula, kalau saya ambil first column, maknanya saya tahu elemen first column A11, A21, A31. Jadi awak akan nampak elemen kat sini A11, A21, A31. Elemen ni mesti dari first column lah. Sebab kita nak first column, kita nak expand along first column. Lepas tu dia punya cofactor mesti ikut kedudukan yang sama juga. Okay, tapi saya kata tadi saya tak akan guna CCC ni. Saya akan convert terus kepada minor. So bila minor dia akan jadi plus minus kan. Okay, so kita tengok kedudukan pada kolom pertama tadi, kita tengok tanda atas positif, dia mesti negatif positif. So positif depan, sini negatif, sini positif. Macam tu lah nak ingat tanda. Ataupun kalau awak tak nak ingat macam tu, awak ingat awak campur saja. 1 campur 1 genap positif. 2 campur 1 ganjil negatif. 3 campur 1 genap positif. Macam tu cara pun boleh juga. Okay, so ini formula dia lah. Kita nak kena tahu, nak bentuk formula daripada mana-mana row, mana-mana kolom. Okay, let's try this question. Ini adalah daripada daripada nota kuliah lah. Okay, soalan ni dia kata find determinant of A by expanding along this set mention second row. Jadi bila dia kata second row, saya akan highlight di sini second row saya nak guna kan. Jadi saya tulis formula dulu. Determinant of A is equal to apa elemen dalam second row, kita kena tahu nak tulis lah. Apa elemen dalam second row? Macam mana nak tulis? Elemen dalam second row. Yang A tu ke? Ya. Apa dia? Formula. Okay, dia ada first row, second. Sekarang saya nak second row. A what? Start dengan A? 21 A 22 23. Okay, this is second row kan. So formula dia adalah A21, tapi sebab 2 campur 1 tu ganjil, saya letak negatif kat depan ni M21. Okay, A22 2 campur 2 genap positif. A22 M22. Okay, 2, 3 ganjil tak boleh campur, so dia akan tolak A23 M23. Okay, faham tak ni? Ni adalah dia punya formula. So determinant of A adalah negatif. Sebab apa dia punya tanda negatif tu? Sebab minor. Kalau saya letak cofactor, dia semua positif. Ni negatif, positif, negatif. Untuk second row, tengok sini, negatif, positif, negatif. Untuk second row, sama lah. Negatif, positif, negatif second row. Sama ada awak hafal yang gambar rajah yang plus minus ni ataupun awak guna cara manual. Ingatlah, kalau ganjil, 2 campur 1 ganjil, negatif. Kalau 2 campur 2 genap, positif. Macam tu Okay, lepas kita dah tulis formula, baru kita sub nilai dia. Kita nak cari determinant of A. A21, ambil dalam matrix tu, apakah A21? Iaitu 1. A21 adalah 1. Okay, minor dia, sekarang awak buka determinant punya agar dia. Nak cari minor ni, awak kena buang which row, which column? Nak cari minor ni, buang which row, which column? 2, 1, which row, which column? Row kedua, kolom 1. Nak cari minor dah lupa dah. Awak mesti buang, kalau nak cari minor, awak kena buang 1 row, 1 kolom kan, nak cari minor. Minor tu adalah determinant 2 by 2. Minor, saya repeat adalah determinant 2 by 2. Jadi nak cari minor, kena buang 1 row, 1 kolom. Row dengan kolom yang awak nak buang, kena tengok pada nombor dia. Which row, which column. Okay, so di sini M21. Jadi awak buang second row, first column. Apa nombor yang tinggal dalam matrix ni awak salin. So dia adalah negatif 1. Tak cukup dah ruang ni pula. Okay, awak salin saja. Negatif 1, 4. Negatif 1, 10. Ini nak cari minor. Okay, lepas tu sambung. You don't understand, you interrupt tambah. Apakah A22? Okay, saya padam balik ni sebab saya nak awak nampak. Apakah A22 sekarang dalam matrix ni? Apakah A22? Negatif 2. Okay, negatif 2. Betul. So kita tulis sini. Negatif 2 bracket. Okay, letak dia punya minor pula. Lagi sekali kita nak letak dia punya determinant ni kena ada.
Okay, nak cari minor M22 sekarang. Kita buang which row, which column? Second row, second column. Second row, second column. Yes. Okay, second row, second column buang. So 3, 4, 5, 10 salin kat sini. 3, 4, 5, 10 salin. Okay, lepas tu tolak. Sambung saja. Tolak. Apakah A23 pula? Apakah A23? Tengok dekat ni. A23 apa? 2, 3. Okay, 7 kan? Okay, so 7. Lepas tu letak minor. Minor pula kita nak buang which row, which column? Third column, second row. Okay. Kita balik. Biar betul terbalik tu. Second row, third column. Second row, third column. Yes, second row, third column. Jadi yang kita nampak nombornya adalah ini. So kita akan tulis 3, -1, 5, -1. Okay. So dah siap lah awak punya formula dah masuk. Sekarang kira sajalah apa dia punya jawapan. So yang ni awak kena tunjuk step ni ya. So negatif di depan, bracket, darab ni kena tunjuk -10, tolak jadi campur 4, tolak 2, bracket, yang ni 30, tolak 20. Lepas tu yang ni tanda determinant kena betul. Okay, -5, tolak jadi campur 5, -5 pula. -3, tolong kira dengan kalkulator je berapa semua ni. -3 campur 5. So awak akan dapat berapa ni? Tolong kira. Apa? Ui, lambatnya kira. Negatif 28. Negatif 28. Betul nak tahu betul guna kalkulator je lah. Okay, macam mana nak guna kalkulator? Saya dah pergi ke menu, tekan menu, tekan cari matrix number 4, tekan 4. Lepas tu awak masuk matrix ni. Matrix ni masukkan, saya define sebagai matrix A, 3 row, 3 column. So saya masukkan row pertama 3, -1, 4. Masuk row kedua 1, -2, 7. Masuk row ketiga 5, -1, 10. Okay, dah siap masuk, check balik, jangan silap masuk. Lepas tu kita nak cari determinant dia. Tekan AC, clear the screen. Pergi tekan option, OPTN ni option. Tekan arrow key ke bawah untuk cari determinant. So keluar determinant number 2. Tekan 2. Okay, dia akan keluar DET depan. Bracket tu kita nak masuk matrix apa. So pergi tekan option. Ini tekan nombor 3. Matrix A. Okay, tekan equal sign. So awak akan dapat jawapan dia -28. Okay, so jawapan determinant, jawapan inverse, boleh guna calculator saja nak check. Okay, faham ya? Faham itu. Mula-mula saja slow, lepas tu lah laju je buat. Okay, sekarang ni kita nak tengok first column pula. Tadi kita guna second row. Sekarang kita diminta guna first column kan. Okay, yang penting awak kena tahu nak tulis formula lah. Kita tengok yang ni kita ambil second row. Saya nak tulis kat mana ni? Kat sini lah. Okay, so dia punya matrix. Awak cuma sebut kat saya dia punya ni. Allah, saya nak kena copy paste kat sana, dah tak nampak. Sekejap. Okay, sekarang saya nak cari guna second row. Jadi formula dia guna second row kita nak guna first column. Jadi bila first column kita kena ingat first column dia punya elemen adalah A11, A21,
A31. Ini adalah first column. Jadi formula determinant dia adalah determinant of A, mestilah kita ambil tanda dia. Okay, kalau awak tulis cofactor dia mesti senang saja. A11, C11 plus A12 pula, sorry. A21, dia ikut elemen dia first column 21, C21 plus A31, C31. Okay, ini formula kalau kita tulis cofactor. Habis saya nak tulis minor. So saya akan tukar C11 ni kepada minor. So 1 campur 1 positif genap So positif A11 M11. Okay, 2 campur 1 saya tukar ni C21 ni kepada minor. So dia akan jadi negatif sebab ganjil. So A21 M21. Lepas tu saya akan tukar yang C31 kepada minor sebab dia 3 campur 1 genap. Kita letak positif A31 M31. Okay, ni formula dia yang kita nak guna lah. Okay, sekarang baru kita masukkan apa ni maklumat dalam formula. So kita ambil A11. So kita akan highlight kat sini column 1. Okay, awak ambil A11. Apakah elemen A11? 3. Okay, sekarang saya nak minor. Minor pula saya kena buang which row, which column? First row. Okay, 1 maknanya first row, first column. So apa yang tinggal ni awak salin dalam ni. So negatif 2, 7, negatif 1, 10. Okay, lepas tu kita proceed dengan second sebutan yang kedua iaitu A21. So tolak A21 adalah apa? A21 adalah 1. Okay, 1. Lepas tu darab dengan minor bagi M21 nak tutup which row, which column sekarang ni? 21 tutup which row, which column? Second row. First row. Okay, so salin nombor yang baki yang tinggal ni. Negatif 1, 4, negatif 1, 10. Okay, last kali kita punya elemen A31. A31 apa? 5. A31. 5. Okay, lepas tu minor dia kita nak tutup which row, which column? Third row. Okay, third row, first column. Jadi apa yang ada tu? Third row, first column. So kita salin saja. Negatif 1, 4 dan negatif 2, 7. Ni jalan kerja kena tunjuk. Lepas tu barulah kita kira. Okay, step mengiranya kena tunjuk juga. So kita akan tulis ni determinant of A is 3. Sini darab negatif 20. Tolak jadi campur 7. Tolong kira saya nak awak kira berapa ni. Yang ni negatif 10. Tolak campur 4. Campur 5. Yang ni dalam bracketnya negatif 7. Tolak campur 8. Okey, kira berapa? Negatif 28. Negatif 28. Negatif 28. Okey, betul sebab matrix C matrix yang sama. So jawapan mesti sama. Tak kira lah awak ambil mana-mana row, mana-mana kolom, answer is always the same. Kalau awak dapat jawapan berbeza, berarti something wrong. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okay, so itu cara nak cari determinant untuk 3x3 Expand, dia punya ayat dia akan bagi expand along apa-apa row. Kalau dia tak specify, kata contoh dia bagi ayat find determinant, awak ambil dah first row, paling senang. Kalau saya ambil first row je. Sebab tak payahlah kita nak fikir kedudukan ni susah lah. Sebenarnya first row paling senang. Kalau saya ambil first row saja. Okay, so kita pergi ke determinant dah faham. Kita akan pergi untuk tengok. Okay, ni ada satu soalan yang saya ambil daripada nota kuliah. Dan dalam Mathstar ada soalan macam ni. Dalam Mathstar. Okay, awak kena buat lah. So, soalan ni dia bagi, ni UPS 2004. Dia bagi dalam bentuk determinant Kalau awak nampak dia punya garisan ni, garisan determinant lah.
Okay, garis tegak, bukan matrix. Determinant equals to 25. So dia bagi nilai determinant is 25. Find the value of X. Jadi kalau kita tengok jawapan yang dipaparkan ini, awak rasa dia ambil which row ke which column dia ambil? Apa formula dia guna? First row kan? Sebab awak nampak sini negatif 2 ada sini, 1 and then X campur 2. Okay, so dia ambil first row lah. Maksudnya awak nak ambil mana-mana row boleh sebab dia tak, soalan ni dia tak nyatakan. So A11 saya memang suka ambil first row sebab dia mesti start dengan positif, lepas tu negatif and then positif. Jadi awak tak akan silap. Okay, positif, negatif, positif, awak tak akan silap lah. So yang ni dia ambil first row. Lepas tu yang ini adalah dia punya minor M11, M22, yang ni M33 lah. Okay, lepas tu soalan ni dia nak cari apa sebenarnya? Nak cari X kan? So awak kena 1, 2, 1, 3. Siapalah tulisan madam macam ni? Jadi awak just darab sajalah. Dan awak akan dapat satu equation dalam sebutan X macam ni dan dapat cari nilai X tersebut. Dan kalau kita nak cek jawapan kita betul atau tidak, just masuk balik dalam apa nama ni, matrix ini dan kita guna calculator. Kalau dapat nilai 25 betul lah. Okay, dekat mana awak nampak X tu, awak sub nilai 2 dan awak guna calculator, tengok dapat 25 tak. Okay, so ini adalah satu konsep yang pernah keluar dalam UPS dan boleh ditanya dan ada dalam soalan Maxstar, nanti awak kena buat lah. Okay, di sini ada satu hint atau satu tips. Kita selalunya nak cepat dapat jawapan kan, so kita akan pilih row atau column yang banyak zeros. Kenapa macam tu? Kenapa kita nak pilih row dengan column yang banyak zeros? Contoh, saya bagi contoh yang banyak zeros. Contoh, katakan saya bagi matrix A 1, 2, 0, 3, 4, 5, 7, 8, 0. Okay. So awak nampak row mana ke kolom mana banyak zeros? Kolom 3 kan? Kolom 3. Jadi kalau saya nak cepat, saya akan guna kolom 3 lah. Saya akan ambil kolom 3 untuk saya expand. Jadi kolom 3 formula dia macam mana? Determinant of A. Kalau kolom 3 kedudukan dia adalah A apa? A1, A1 pula, A13, sorry, 13, A23, A33 kan, sebab row 1, row 2, row 3 and then column 3 kan. So awak akan guna formula dia A13, 3 campur 1 positif kan. Okay, M13 tolak sebab dia ganjil, A23, M23 campur sebab dia genap, A33, M33. So bila awak sub elemen, yang pertama kosong je, tak payah cari minor dah. Sebab dia dah kosong kat situ kan, kosong kali apa pun kosong. Cuma yang ini saja awak kena tentukan minor dia apa. Okay, yang belakang ni pun kosong. So awak akan dapat jawapan dengan cepat. Kalau kita ambil row atau kolom yang banyak zero, jawapan kita boleh dapat dengan cepat lah. Sebab kita dah tahu yang ni kosong, tak payah ambil cari minor dah. So apa-apa darab dengan zero adalah zero. Okay, faham ke? Faham, madam. Okay, so contoh yang ni, soalan ni daripada nota juga, dia bagi apa ni, soalan dia suruh cari determinant of A by using expansion of the cofactors. Okay, ayat ini expansion of the cofactors merujuk kepada formula yang kita guna ni lah, formula dia. Cuma yang ni dia kata expansion of the cofactors, kita tulis minor, tak ada masalah Okay, so kalau kita tengok yang ni, awak boleh ambil kolom yang kedua atau row yang kedua. Awak terpulang lah, saya tak suka ambil kolom, saya suka ambil row. So saya akan ambil row yang kedua ni dan saya akan expand untuk cari determinant of A. So kalau kolom kedua kita akan tulis A berapa yang pertama tu? Negatif 3 lah kan. Saya start terus, kalau saya dah faham, saya betul letak negatif 3 elemen dia. Tapi di tanda dia untuk minor negatif ke positif ni?
Yang ni. Negatif. Ini kedudukan dia second row first column kan? Second row first column ganjil ke genap? Ganjil. Ganjil. Jadi patutnya dia punya ni adalah A21. Satu dia dululah. M21 sebab ni second row first column. Okey, lepas tu campur yang kedua A22 positif lah sebab genap. Campur ke tolak ni? Tolak. Dia mesti campur tolak kalau ada minor A23 M23 sebab bila ada minor dia campur tolak. Kalau cofactor dia semua positif. Okay, lepas tu awak akan sub masuk negatif A21 negatif 3, lepas tu cari minor dia. Yang ni kosong saja. Yang ni 1 apa minor dia. Okay, dapatkan jawapan. Okay, so kita boleh guna second row, boleh guna second column. Tapi katakanlah awak malas lah nak guna second row, saya nak guna first row saja, boleh sebab dia tak mention pun dalam soalan. Mana-mana row, mana-mana column boleh. So awak boleh guna, tak semestinya guna second row. Nanti saya bagi cadangan saja. Okay, faham ke tidak semua? Jelas. Okay, lepas kita dah faham nak cari determinant, sekarang kita tengok nak cari adjoint, untuk cari adjoint macam mana ya. Okay, adjoint adalah, mana formula adjoint? Ni, formula adjoint adalah C transpose. Maksudnya awak nak cari adjoint, awak kena cari matrix cofactor. Ni, matrix cofactor dia dan transposekan dia. Apa dia transpose? Ada belajar kat sekolah tak transpose tu apa? Tak pernah. Tak pernah dengar transpose? Okay, transpose ni maksudnya katakan matrix A, dia punya elemen 1, 2, 3, 4. Bila saya nak cari A transpose, saya hanya interchange row dengan column. Maksudnya, the first row akan jadi first column, second row akan jadi second column. So, itu transpose. Transpose matrix. Kalau awak tengok dekat calculator ni pun, dia ada function untuk kita cari transpose nombor 3. Nombor 3 tu kan, tapi dia untuk square matrix saja yang 2x2 ke 3x3 transposition, tapi tak payah gunalah calculator untuk transpose, tak payah. Just apa yang awak buat, row pertama akan berubah jadi kolom pertama. Macam tu saja, interchange saja. Row pertama akan jadi kolom pertama dan row yang kedua, elemen pada row yang kedua, mana hijau ni, akan jadi kolom yang kedua. Macam tu, interchange row and column. This is what you call transpose lah. First row jadi first column, second row jadi second column. Okay, so untuk cari adjoint, awak kena cari matrix cofactor ni dulu, yang ni dulu. Lepas tu baru awak transposekan dia. Jadi dia kena cari C ni, matrix C ni. Lepas tu baru transposekan dia, barulah awak dapat adjoint of A. Kenapa nak cari adjoint of A? Sebab kita nak cari inverse. Formula ini untuk cari inverse kena cari 1 over determinant darab dengan adjoint of A lah. Okay, kita buat satu soalan sebab dia panjang. Susah nak ambil soalan ni daripada nota kuliah lah. Okay, matrix A ni saya nak cari adjoint of A. Okay, formula adjoint of A is matrix C transpose. So sekarang ni awak akan buat matrix C ni, awak akan tulis dia punya elemen adalah positif M11, negatif M12, positif. Yang ni saya tulis sebab saya nak terang. Ini dia punya formula, positif M11, negatif M12, positif M13 Ini formula dia. Just ingat dia adalah minor, dalam matrix ni adalah minor. Dan dia akan bertukar-tukar tanda, negatif, positif, negatif. Ini positif 31, negatif 32 dan positif 33. Okey. So awak nak cari 9 elemen ni tau. Awak nak cari 9 elemen. Saya tengok setengah pensyarah dia pelajar dia akan buat satu persatu. Lepas tu masukkan dalam matrix tersebut. Kalau saya tak buat macam tu lah. Saya lebih suka kalau awak buat macam ni. Awak buka saja kurungan besar macam ni. Buka je kurungan besar. Setiap satu ni awak letak tanda determinant. Kalau dia negatif kat depan, letak negatif. Kalau dia positif,
Letaklah post-it supaya awak tak silap letak post-it. Apa yang saya letak ni adalah untuk masukkan dia punya nombor. Saya letak dia punya tapak. Terus tapak dia. Tapi kalau awak nak buat secara berasingan, lepas tu masukkan dalam matrix pun boleh. Saya tak ada halangan dalam itu. Apa yang saya buat ni sekarang, saya menyediakan tapak dia. Tapak untuk minor. Okey, sekarang kita nak masukkan nombor dia. Awak akan pergi ke M11. Tutup row mana, kolom mana sekarang? Row mana tutup? Kolom 1. Row 1. Row 1? Kolom 1. Kolom 1. Okey, so nombor itu 2413 salin. 2413 salin. So kalau awak tak nak buat macam ni, awak kena buat satu-satu lah. M11 adalah 2413. Dapatlah jawapan apa? Ini dapat apa? 6 tolak 4. 6 tolak 4, 2. Okey. Lepas awak pergi pula negatif M12 pun boleh kalau nak buat macam ni. Okey, sekarang untuk negatif M1 tu saya tutup which row, which column? Row 1. 1, 2. Row 1, kolom 2. Okey, so nombor ini awak salin. 3, 4, 1, 3. So saya salin 3, 4. Besarkan ni 3, 4, 1, 3 ataupun awak buat macam ni lah 3, 4, 1, 3. Ini awak akan dapat negatif 9 tolak 4, negatif 5. Tadi 2. So nanti bila dah habis ni awak akan tulis dia punya cofactor matrix dia. The first element tadi kita dapat berapa? 2. The second element kita dapat berapa? 5. Sampailah habis semua 9 elemen awak kena cari. Okey, sekarang buat sama-sama. Sebab kalau saya buat seorang awak tidur tak ada manfaatnya. Okey, buat sama-sama. Kejap lagi saya nak tanya nilai dia. Okey. Kita isikan dia punya nombor dalam petak ni dulu, dalam tapaknya dulu. Okey, sekarang untuk M13 saya pergi row by row ya. M13. Tutup row mana, kolom mana? Row 1, kolom 3. Row 1, kolom 3. So apa yang tinggal? 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 1. Okay, sekarang kita pergi second row. Second row saya pergi M21. M21 tutup which row, which column? M21. Second row. First column. Yes. Okay. Hati-hatilah bila awak baca nombor. Jangan silap baca. 2, 3, 1, 3. Okay. Sebab soalan exam ni kalau silap sikit habis. Okay. Lepas tu kita pergi M22. Second row, second column. Tutup second row, second column. Second row tutup. Second column tutup. Jadi 1, 3, 1, 3. Kita tulis 1, 3, 1, 3. Okay. Pergi ke next 2, 3 pula. So second row tutup. Third column tutup. Second row tutup, third column tutup, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Okay, selesai pergi ke third row pula. Okay, sekarang kita nak cari M31. Okay, tutup third row, first column. Third row tutup, first column tutup. Ambil nombor dia. Salin kat sini, 2, 3, 2, 4. Okay, lepas tu kita pergi ke M32 pula. M32 tutup third row. Tutup second column. So 1, 3, 3, 4. 1, 3, 3, 4. Okay, last sekali. Kita nak cari M33. So tutup third row. Tutup third column. So 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Okay. Kalau dah siap semua, baru kita pergi kira dia punya determinant. Yang ni 2 by 2 sahaja. Okay, tolong kirakan. Saya nak tahu yang ni berapa? 3, 2, 1 tu yang kanan ni. Tolong kirakan. Kirakan. 3 tolak 2. 1. Okey. Yang ni? Negatif berapa tu? 3, 6 tolak 3. 6 tolak 3 negatif? Negatif 3. 3. Okey. 3 tolak 3. Kosong. 1 tolak 2. 1 tolak. Yes? Kenapa yang 5 tu jadi 5 bukan negatif 5?
9 tolak 4. Oh, negatif, sorry. Okey, betul. Sepatutnya negatif, saya pergi salin tadi salah ya. Okey, negatif. Okey, lepas tu yang ni 1 tolak 2, negatif 1, jadi negatif kali negatif, positif 1. Yang ni 8 tolak 6, 2. 4 tolak 9, negatif 5 kan? Negatif jadi Positif. 4 tolak 9 negatif jadi positif. Okay, 2 tolak 6 negatif 4. Okay, lepas kita dah dapat ini adalah cofactor matrix lah. Ini yang kita namakan, memang panjang, selalunya makannya banyak lah. Yang ni, okay, awak kena buat ni untuk assignment tau. Lepas tu kita akan cari C transpose. Jadi awak hanya menukar row and column sahaja. So first row tukar jadi first column. So 2, negative 5, 1 jadi first column. Okay, so dia akan jadi sama dengan first row jadi first column. Okay, sekarang kita ambil second row ni akan jadi second column. Negative 3, 0, 1 akan jadi second column. Okay, lepas tu kita ambil third row jadi third column lah. So 2, 5, negative 4. 2, 5, negative 4 ini adalah third column. Okay, this is what you call C transpose. Dan C transpose adalah kita punya adjoint of A. Okay, so adjoint of A kita ni lah jawapan dia. 2, negative 3, 2, negative 5, 0, 5, 1, negatif 4. Saya tak ada jawapan kat sini. Okay, kalau saya nak tahu jawapan dia, senang saja saya pergi cari dia punya inverse. Sebab jawapan dekat calculator dia tak ada adjoint tapi dia ada inverse. Ni example berapa ni? Example 6. Memang saya tak ambil jawapan dia. Sekejap ya, nak pergi check. Mana dia? Where is it? You should always refer to your lecture note ya. Okay, saya nak pergi check dia punya jawapan sekejap. Kalau kita tak buat silap, betul lah. Sebab tu kemungkinan untuk buat silap tu ada disebabkan mana dia punya ni? Sebabkan dia punya melibatkan nombor kan. Okey, kita pergi tengok dia punya jawapan untuk adjoint ni. Betul tak saya punya jawapan ni? Ni jawapan dia. Okey, saya tengok jawapannya sama tak? Sama. Okey, first row 2, negative 3, 2. Ini jawapan yang daripada nota Negative 5, 0, 5, 1, 1, 4. 1, 1, negative 4. Okey, betul. Okey, so dia punya proses memang macam tu panjang. Okey, can you understand? Dalam assignment ada soalan kena cari adjoint. Okay, lepas awak dah dapat adjoint, dah faham cara nak cari adjoint tu macam mana, then oleh awak boleh cari inverse of matrix A, iaitu 1 over determinant. Dah belajar macam mana nak cari determinant, semua dah faham. So just masukkan dalam formula A inverse ni, you will get the answer for A inverse lah. So determinant ganti kat bawah 1 over determinant, adjoint darab dengan 1 over determinant will give you the inverse of matrix A. Okay. Boleh ke? Boleh, madam. Dia kena cuba sebenarnya. Boleh faham. Konsep dia tak susah. Tapi kita yang kena buat. Sebab benda ni dalam exam UPS tak akan mungkin dia tanyalah sebab panjang.
Tapi kalau dalam UPS mungkin dia tanya adjoint of A tu apa kan. Siapa tak tahu ini level apa. Untuk inverse memang tak keluar dalam UPS sebab inverse is dah kategori C3 dah. Sebab tu awak kena tahu yang ni kategori apa. Tapi inverse is kategori C3 dah. Okay, so saya dah cover sampai adjoint. Lagi berapa minit tinggal? 10. Any question nak tanya? Kita akan sambung minggu depan sebab memang tak boleh habis. Matrix ni banyak sangat benda yang baru. Saya dah bagi dekat awak tau ni. Saya dah share semalam yang saya soalan UPS ni. Soalan nombor 4 tak silap madam. Yang madam tak bincang dengan awak. Tapi saya dah bagi solution ni semalam. Tengok dekat PDF dekat WhatsApp. Okay, so minggu depan kita akan sambung dengan type of matrices. Saya nak awak buat soalan daripada perfect, daripada ni apa? Daripada MathStar. Cuma saya nak highlight sebab ada satu soalan tu dia guna perkataan lower triangular. Dalam satu soalan MathStar dia guna perkataan lower triangular. Kejap saya nak buka MathStar. Mana dia MathStar? Okay, kita dah masuk chapter 4 ni. Chapter 4. Okay, untuk chapter 4, ini chapter dah selesai kan? Chapter 3 dah selesai. Okay, chapter 4 ni buat semua soalan. Tapi yang saya nak awak upload adalah bukan semua. Saya nak awak upload soalan daripada MathStar number 3, number 4. Dua soalan tu. Satu, number 2. Determiner ni tak payah kot. Saya nak cari ni. Okay ni. Okay, ni soalan yang madam nak awak upload. Tapi buat semualah. Buat semua soalan pada muka surat. This is page 8 ni. Page 8 untuk chapter 4. Jawab semua soalan. Tapi yang saya nak awak upload hanyalah soalan nombor 3. Soalan 3 ni dia suruh cari nilai X dengan Y. Nilai X dengan Y. Ni senang saja. 2x2 saja. Lepas tu yang ni dia ada guna perkataan upper triangular matrix. Okay, find the values of X, Y and Z so that matrix A kali B adalah upper triangular. Bermakna awak kena darab matrix A dengan B ni, dan bila dia kata matrix A darab B adalah upper triangular, jadi awak kena tahu lah apa dia upper triangular. Jadi kat sini, mana saya buka tadi upper triangular? Tak ingat dah madam buka nota dia kali kat mana. Ni MathStar. Where did I open mana dia nota dia tadi? Kena buka balik lah nota ni. Astagfirullahaladzim. Kejap. Oh kan, dia ada kat sini. Silap-silap madam. Dia ada kat sini. Mana dia upper triangular tadi. Okay. Ni dia. Upper triangular kan, kalau awak tengok kat sini dia ada lower triangular dengan upper triangular. Ni jenis-jenis matrix lah. Lower triangular, dia punya apa nama, sifat dia. Kalau dia lower triangular, dia punya atas diagonal ni, diagonal dia kosong semua. Awak akan nampak atas diagonal dia semua kosong. Kalau dia kata lower triangular, lower bermakna atas dia semua kosong ni. Jadi awak akan gunakan untuk upper triangular, terbalik lah. Kalau upper triangular, bawah dia kosong. Bawah diagonal. Bawah diagonal dia ada 9 elemen. Sebenarnya 3 elemen dekat bawah diagonal ni kosong. Jadi tu terbalik. Kalau perkataan dia lower triangular, atas diagonal kosong. Kalau upper triangular, bawah diagonal kosong. Jadi awak kena gunakan bentuk macam ni untuk cari solution for that question yang ni.
Maxstar tadi. Ke dah tutup ke Maxstar tadi? Subhanallah. Okay. So yang ni awak kena mendarat dua matrix ni. Tadi dia upper triangular maksudnya bawah diagonal kan. So dia akan ada satu, dia akan ada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ni diagonal dia. So bermakna kalau upper triangular awak kena guna kedudukan elemen ini iaitu A21 mesti kosong. Yang ni A31 mesti kosong. Dan yang ni A32 mesti kosong. Sebab 3 elemen ni kosong, kosong, kosong. Upper triangular bawah diagonal dia 0. Semua ada 9 elemen. So 3 elemen ini A21, A31, A32 adalah kosong. Yang ini yang awak akan guna untuk dapatkan equation. So cuba buat soalan ini daripada dalam Maxstar. Jadi saya nak awak upload. And then cari cofactor of each element. Bermakna awak kena cari matrix cofactor dia lah. Yang plus M11 tolak. Tapi yang ni dia tak letak dalam bentuk matrix. Find the cofactor of each element. So dia cari C11, C12 kan. Dia tak letak dalam bentuk matrix. Sebab dia tak kata cofactor matrix. So boleh saja awak buat satu-satu. Tapi kena faham lah C11 ni sama dengan positif M11. C12 sama dengan negatif M12 and so on lah. So yang ni kena upload dan 4 dengan 5. So ada berapa soalan kena upload? 5 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan ni saya nak awak upload ke Jamboard Clear atau tidak? Clear, madam. Okay, so I think that's all for today. Dah lagi 4 minit, saya rasa cukup dah untuk petang ini. Whatever yang saya tak sempat ni saya akan cover minggu depan lah. Minggu depan, tapi weekend ni saya kata hari Ahad saya akan buat satu kelas yang saya tak wajibkan kehadiran. Siapa yang nak join lah. Untuk saya membincangkan pre-UPS punya soalan dengan pop quiz. Sekiranya mungkin 1 jam saya buat kot. Itu mungkin kemungkinan besar hari Ahad lah saya buat. Tak pagi, kata kalau tak pagi petang, tengok macam mana. Okay, so yang ni semua saya akan cover sebab dalam chapter 4 ni dia tak susah, cuma dia banyak properties tau. Properties ni yang boleh ditanya dalam UPS. Sekarang ni kalau soalan bentuk objektif, soalan dia akan tanya properties. So ni awak akan nampak properties yang melibatkan transpose ni. Kalau yang transpose tadi, kita daripada matrix A kan, kita ambil transpose dia. Transpose maksudnya saling tukar row dengan kolom. Bila kita transpose kali kedua, dia akan balik kepada matrix A. Dia macam tu. Sebab A kita transpose, kita akan tukar row dengan kolom kan. Row 1 jadi kolom 1, row 2 jadi kolom 2. Jadi bila kita transpose kali kedua, ni maksudnya 2 kali transpose lah. TT ni maksudnya 2 kali transpose. Kita akan dapat balik matrix A bila kita buat 2 kali transpose. Ini satu sifat yang penting lah untuk awak tahu. Okay. So make sure you go through dia punya soalan ni. Saya akan go through minggu depan lah. Dengan insyaAllah minggu depan boleh habis. Adjoint is C3. Dia tak akan keluar UPS. ERO is C3. Dia tak akan keluar UPS. Cuma dalam PSPM boleh keluar ya. Are you still there? Yes, madam. Yes, madam. Okay, so thank you for staying around lagi sampai pukul 4.30. So good luck lah untuk malam ini. Buat yang terbaik dan buatlah yang terbaik. Anggaplah macam awak menghadapi UPS yang sebenar. Tengok markah awak dapat berapa. Lepas habis jawab terus dapat markah nanti insyaAllah. Okay semua. So take care. Good luck. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Okay, sama-sama. Thank you, madam.